yang peristiwa yang berlaku, iaitu tarikh tentang peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca beberapa riwayat berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang keseluruhan perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang ajaib, yang luar daripada pemikiran akal manusia. Cerita senang bahasa kita kata tak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwanihi wa husnal khatimah 'inda al-maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah shamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan yang berharga ini, pada hari yang mulia, kita manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat masa, umur, nikmat kesihatan, kelapangan masa dan segala macam nikmat yang tak mampu kita nak hitung satu persatu akan nikmat yang telah ada pada kita dan telah Allah kurniakan kepada kita. Lebih-lebih lagi nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam yang kita kecapi ketika ini. Fabiha min a'zamin ni'am, dengan itu nikmat iman dan Islam itu adalah sebesar-besar nikmat, seagung-agung nikmat. Dengan itu kita dapat selamat daripada murka Allah, azab Allah, siksaan akhirat, neraka. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan orang yang sentiasa mendapat naungan hidayahnya, taufiknya, sehingga akhir hayat kita dengan husnul khatimah saat kematian. Jadi tuan-tuan para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah juga pada hari Jumaat yang mulia ini, walaupun dalam keadaan sebahagiannya bersenang dengan cuti, tetapi kita tetap cuti pun kita tetap melakukan amal soleh kita, tanggungjawab kita, ketakwaan kita kepada Allah. Sempena dengan kesempatan yang peristiwa yang berlaku, iaitu tarikh tentang peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca beberapa riwayat berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang keseluruhan perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang ajaib, yang luar daripada pemikiran akal manusia. Cerita senang bahasa kita kata tak masuk akal. Akal kita tak boleh terima. Akal kebiasaan manusia tak boleh terima peristiwa Isra Mi'raj ni logik. Dia kata tak logik. Tak logik, tak masuk akal. Tetapi yang kita terima bukan dengan akal. Kita menerima peristiwa ajaib ini, Isra Mi'raj, adalah dengan iman kita. Dengan iman. Kalau akal, memang kita takkan boleh terima. Seperti mana Abu Jahal and the gang dia dan kufar Quraisy yang menentang peristiwa Isra Mi'raj, mereka guna akal. Tak logik lah pergi Madinah, sampai ke Baitul Maqdis, naik ke langit 7, patah balik Baitul Maqdis sampai ke Mekah dalam separuh malam.
Selepas Isyak Nabi bertolak, sebelum subuh sampai. Lebih kurang dalam 7 jam kalau hitungan kita. 7 jam sampai naik ke langit 7. Macam tak logik. Memang tak logik pada akal. Tapi yang kita ukur bukan dengan akal, tapi kita ukur dengan iman kita. Kat mana iman kita? Kita beriman pada Allah yang maha mampu di luar daripada waktu, di luar daripada masa manusia. Allah maha mampu, Allah maha berkuasa, Allah maha mentadbir segala-gala yang jauh lebih hebat. Allah beriman pada Rasulullah SAW. Rasulullah kekasih Allah. Rasulullah yang cerita hal apa dia berlaku sampai ke Baitul Maqdis, naik atas turun bawah. Takkan kita nak ketepikan, kita nak pertikai. Kalau pertikai berarti tak ada iman kita pada Rasulullah. Kita tak percaya Nabi. Kita tak percaya Nabi dan kita tak percaya Allah. Yang ketiga, kita beriman kepada qada dan qadar, takdir yang Allah tentukan. Kita beriman pada Al-Quran, kitab. Isra' wal Mi'raj dicerita dalam Al-Quran. Dimulakan dengan surah Al-Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah yang mengisra'kan, menjalankan baginda Nabi, hambanya, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran, kita tolak sirah, tolak, tak percaya dengan peristiwa Isra' Mi'raj, kita tolak, berarti kita kufur kepada Al-Quran. Kita beriman pada takdir, qada dan qadar. Qada dan qadar, takdir yang Allah tentukan untuk kita, Allah tentukan untuk baginda Nabi SAW. Jadi mendengar kisah Isra' wal Mi'raj, percaya, yakin apa yang diceritakan itu benar-benar berlaku, bukan satu peristiwa dongeng. Iman kita menerima dengan sebulatnya, tanda keimanan kita tebal, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kasih ragu-ragu dengan hal demikian, berarti iman kita rosak. Iman kita masalah. Iman kita tidak lengkap, tidak sempurna dan tak diterima oleh Allah Ta'ala selagi kita tak beriman pada tempat tadi. Okey, kita tengok riwayat daripada Malik bin Sa'sa'ah. Yang sahih, hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan kitab manaqib yang lain tentang Isra' dan Mi'raj. Dia menceritakan baginda Nabi SAW yang menceritakan kepada mereka tentang perjalanan baginda sendiri daripada Kaabah, Mekah sampai ke sampai ke Baitul Maqdis. Ketika aku berada di dinding, ni cerita Nabi SAW. Nabi cerita balik pengalaman dia yang dia lalui. Ketika aku duduk menyandar kat dinding Kaabah di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail kan? Sambil Nabi berbaring di situ, datanglah seorang yang menghiris. Sebenarnya datang tiga apa ni, kita kata malaikat ni apa? 3 orang lah kan? Nak kata 3 orang, 3 malaikat. Satu dikatakan Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka datang terus pegang Nabi SAW dan bawa ke perigi, dekat perigi Zamzam. Memang dulu tak jauh dengan Kaabah, tapi sekarang kita tak nampak. Dia dah tutup jadi dataran flat gitu je. Dulu kita boleh turun dalam, nampak perigi, boleh mandi lagi dalam tu, kan? Di dataran Kaabah tu. Jadi tak jauh lah, perigi dengan Kaabah tu dekat. Di situ aku mendengar baginda bersabda, cerita malaikat tadi pegang Nabi, membaringkan Nabi SAW dan menghiris, memotong di antara ini sampai ini. Nabi tunjuk daripada tengkuk, bawah tengkuk, dada sampai ke pusat. Aku katakan salah perawi menceritakan kepada Al-Jarud yang saat itu berada di sampingku, maksudnya apa? Semua terkejut nah. Benda bedah. Zaman tu, zaman kita bedah pun bukan nak boleh baiki, terjadi baik terus dalam masa beberapa jam. Kena kan, mesti proses yang lama. Tapi zaman ini, zaman Nabi SAW, bila dengar bedah terkejut. Ya ke? Macam tu, kagum. Dia menjawab, dari leher sampai ke pusat, aku mendengarnya mengatakan dari ulu hati
sampai ke pusat, maka dia mengeluarkan hatiku, hati baginda Nabi. Kemudian dia mengambil mangkuk yang terbuat daripada emas dengan dipenuhkan keimanan. Dia mencuci hatiku, malaikat Jibril. Lalu dia mengembalikannya seperti semula. Kemudian didatangkan kepadaku haiwan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari bagal dan lebih besar sedikit daripada keldai. Al-Jarud bertanya kepada baginda Nabi, adakah itu buraq wahai Rasulullah? Wahai Abu Hamzah? Anas menjawab, ya betul. Nabi cerita itu namanya buraq. Ketika ia menjulur kaki depan ke depan sejauh mata memandang, kemudian aku menungganginya, yakni Rasulullah naik buraq. Jadi sebelum Nabi naik atas buraq, buraq ni action, action bahasa kita. Lagak, tunjuk lagak dia. Kerana buraq ni dia rasa hebat kerana dia menjadi tonggangan Nabi terdahulu. Dia kenderaan Nabi dulu-dulu. Nabi Ibrahim pernah naik dia dan Nabi-Nabi yang lain pernah dibawa dengan buraq. Tapi bukan perjalanan Isra Mi'raj lah, perjalanan Nabi Ibrahim daripada Kan'an, Palestin sekarang ni, dulu nama Kan'an. Di situ sampai ke Mekah. Bawa Sayyidina Hajar dan Ismail. Lepas itu Ibrahim balik. Lepas itu mai pula, 3 kali ulang alik. Tapi dalam masa yang panjang. Itu semua kenderaan yang bawa Nabi Ibrahim adalah buraq. Jadi buraq ni rasa hebat. Dia rasa hebat sehingga bila datang depan Nabi tu dia tunjuk lagak-lagak dia. Kan? Tunjuk lagak, goyang-goyang badan dia ke kanan ke kiri. Sehingga Nabi rasa sukar nak naik ke atas badan buraq, nak naik belakang buraq. Maka Jibril datang tepuk tengkuk dia. Buraq, kau tak rasa malu? Ala tastahyi minhu? Kau tak rasa malu ke dengan buraq, dengan ni? Kau tahu tak siapa yang nak menunggang engkau? Dia adalah khairu khalqillah. Dia adalah semulia-mulia makhluk Allah. Semulia-mulia makhluk Allah ataupun akrami khalqillah. Semulia-mulia makhluk Allah. Terkejut buraq. Bila dengar macam tu, dia tak berani lagi tunjuk lagak-lagak dia tadi. Terus terdiam kaku. Sehingga Rasulullah mudah naik atas buraq. Dia kenal Rasulullah. Bila diperkenalkan ini Muhammad, Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk Allah, terus kaku dia. Diam, berpeluh, takut, ketakutan dan rasa malu dengan Rasulullah SAW. Di sini pengajaran yang dapat kita ambil, tak kenal tak cinta. Buraq tak kenal Rasulullah, maka dia tunjuk lagak tadi. Bila dia kenal itu Rasulullah SAW, baru dia hormat, dia sanjung, dia rasa segan. Maka wajib kita mengenali Rasulullah SAW. Tak kenal tak cinta, itu yang disebutkan peribahasa kita. Tak kenal Rasulullah, macam mana nak mencintai Nabi? Sedangkan mencintai baginda Nabi SAW ni adalah satu kewajiban kita. Macam mana tak cinta? Kalau tak cinta, tak jadi kita beriman pada Nabi. Kerana kita cinta, itulah menyebabkan iman kita semakin tebal kepada Rasulullah SAW. Sehingga setiap perkataan Nabi, ya, kita sami'na wa ata'na, patuh. Arahan Nabi, ya, patuh. Takkan tolak, takkan petikai. Tanda kita hormat, sayang, cinta kepada Nabi SAW. Maka tebalkanlah kecintaan kita. Macam mana sekarang? Yang pertama, jangan rasa jemu mendengar kisah Nabi, membaca kisah Nabi, mencerita kisah Nabi. Jangan rasa jemu. Banyak orang bila kita dengar kisah Isra Mi'raj, dia memek muka. Cerita Isra Mi'raj lagi benda. Tiap-tiap tahun cerita, jemu nak dengar. Itu kalau berani cakap macam tu, tanda keimanan tu dah rosak. Iman cinta tu dah rosak. Dia dah rasa benci dah sikit. Walaupun tak benci, bukan saya benci contohnya dia kata. Saya tak benci tapi malas dengar. Malas tu macam benci. Tak suka dengar dah. Jangan. Biar kita penuh perasaan suka, sayang mendengar kisah walaupun kita masih tengyang ingat lagi peristiwa tersebut diceritakan tahun lepas dalam peristiwa dan sebagainya. Tetap kita minat. Buraq ditahu ini Rasulullah baru menggeletar dia. Menggeletar masuk senyap, kaku. Terus Rasulullah mudah naik atas buraq. Ya.
Dan baginda Rasulullah SAW tak mempertikaikan perintah Jibril dan tak pernah tanya soal banyak-banyak. Jibril kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, mai sini nak belah dada, belah. Mai sini naik kenderaan, naik. Turun sini, turun. Tak pernah tanya, kenapa pula Nabi mana? Alah, nanti waktu lain tak boleh kan ni, waktu malam ni rehat, tek. Menunjukkan kita perintah agama, kita tak boleh pertikai-tikaikan, persoal-soalkan. Yang kita nak tanya, untuk kita lebih mantap, lebih kuat, lebih beramal, tak apa, silakan tanya. Tapi tanya yang mempermain-mainkan, tanya yang nak mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, tak haram, berdosa, rosakkan keimanan kita. Baginda patuh sebab dia yakin ni perintah Allah. Bila perintah Allah semuanya baik, tak ada masalah. Perintah Allah semuanya okey, takkan ada keraguan. Maka baginda Nabi SAW pun menunggangi Buraq. Dia telah datang sebaik-baik kedatangan, pintu pun dibuka. Panjang cerita riwayat ini. Tempat singgahan Nabi SAW, tempat yang pertama sekali Nabi disuruh turun sembahyang 2 rakaat di sini. Di mana tempat tu? Nabi pun sembahyang 2 rakaat, selesai naik atas Buraq. Nabi tak tanya, ni tempat apa, buat apa nak sembahyang sini, apa faedahnya, apa kelebihannya. Tak. Turun, Nabi patuh, naik kenderaan. Jibril tanya, kau tahu tak kau sembahyang tadi tempat apa? Nabi kata, Allah dan Rasul je yang tahu. Allah dia yang mengetahui, maha mengetahui. Maka Jibril bagi tahu, inilah tempatnya Taibah, bumi Taibah. Bumi yang baik, nama Madinah. Salah satunya Taibah. Ketika itu masih nama Yathrib. Jibril sebut, bumi Taibah, di sinilah engkau akan hijrah, dan sampai di sini je engkau akan diwafatkan ataupun dikebumikan. Okey, turun sembahyang. Singgahan yang kedua, singgah di Tur Saina, semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa munajat, turun sembahyang 2 rakaat. Singgahan ketiga, Nabi Musa, tempat Nabi Musa berehat, lari daripada Fir'aun. Kampung tu nama Madian, kota Madian. Di mana sekarang Madian? Dalam negara Jordan, sempadan Jordan dengan Saudi gitu, dekat dengan Mesir jugalah kan. Di Madian, kota Madian. Maka Nabi sembahyang 2 rakaat dan terus jalan. Situ tempat Nabi Musa singgah. Dan singgah lagi satu, makam Nabi Musa AS, sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang 2 rakaat di makam Nabi Musa, kubur Nabi Musa AS. Jadi 3 tempat yang berkaitan Nabi Musa AS. Mungkin orang bertanya soal, kenapa Allah bawa Nabi Muhammad singgah ke tempat-tempat yang ada kaitan dengan Nabi Musa sampai 3 tempat? Kan? Madinah 1, 3 lagi, semua tempat Nabi Musa, berkaitan Nabi Musa. Yang pertama dan yang keempat, yang terakhir tadi 3, 1 Madinah, 2 Tur Saina, yang ketiga Madian, tempat Nabi Musa, kaitan Nabi Musa juga, dan yang keempat makam Nabi Musa AS, dan yang kelima singgahan Nabi kita Muhammad SAW di Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Semua ada kaitan Musa, Isa. Nak sebutnya, ini persiapan Nabi supaya Nabi hijrah ke Madinah nanti, penentangan dakwah Nabi, halangan utama daripada Yahudi-Yahudi yang mendakwa bahawa mereka adalah pengikut Musa. Dan dia orang ni akan tuduh Muhammad tak ada kaitan dengan Musa. Muhammad ajaran lain daripada Musa. Musa lain seperti kami, Yahudi kata. Muhammad bawa ajaran palsu. Tak palsu. Tengok Nabi Muhammad dibawa ke tempat Nabi Musa. Sejarah Nabi Musa, mengagungkan, menghormati Nabi Musa AS. Pergi tempat Nabi Isa, wahai Kristian. Buat Kristian pun dakwah macam tu juga. Muhammad ajaran palsu. Yang betul dia aja. Muhammad buat betul. Tengok ada kaitan dia dengan Musa dan Isa. Antara peristiwa-peristiwa yang luar aneh berlaku dalam peristiwa Isra'. Dia Isra' dan Mi'raj ni peristiwa yang berlainan. Isra' perjalanan darat, Mi'raj naik ke langit. Dalam perjalanan Isra' itu sendiri, banyak peristiwa-peristiwa yang ditonjolkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah haruman daripada satu haruman wangian yang sangat besar.
Ini juga mukjizat. Bayangkan kita lalu kubur, walaupun kubur wali Allah takkan rasa wanginya, tapi Nabi lalu akan rasa wangi di kubur wali Allah. Sebab dia wali Allah itu adalah wanita namanya Masyitah. Jibril beritahu itu kubur Masyitah. Apa cerita Masyitah? Masyitah adalah tukang gaji di istana Fir'aun. Dia tukang sikat anak Fir'aun, sehingga setiap kali bila jatuh satu benda dia akan baca Bismillah. Anak Fir'aun tanya, Bismillah tu siapa? Dengan nama Allah. Siapa? Allah itulah Tuhanku, Tuhan kau, Tuhan bapa engkau. Yang menjadikan aku, menjadikan kau, menjadikan bapa engkau. Oh, dia kata ada Tuhan lain ke? Anak dia kata ada Tuhan lain ke selain daripada bapa dia sebagai Tuhan? Masyitah tetap tegas. Tak risau, tak bimbang sebab dia tahu dia atas jalan yang benar. Ini iman Masyitah yang hebat. Walaupun dia berdepan dalam istana Fir'aun yang kejam, dah tahu dah dia Masyitah buat macam tu akan dihukum dengan kejam. Masyitah tahu tapi tak risau. Dia tak kisah. Yang penting dia selamat akhirat. Maka Nabi sebut kepada kita ini yang menakutkan. Bukan takut macam mana. Tapi Nabi kata, jangan kamu berlaku syirik pada Allah. Dan jangan tinggalkan salat. Walaupun kamu nak dicincang, dibunuh, dipenggal leher atau dibakar hidup-hidup. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Dan Allah selamatkan kita daripada ancaman yang berat ni. Masyitah tegas. Walaupun nak diancam apa ancaman tak kisah. Sebab dia dah nampak. Dia nampak kebenaran Nabi Musa AS. Dia yakin iman ajaran Nabi Musa. Sebab antara yang dia nampak adalah tukang sihir Nabi Musa juga kalah dengan Nabi Musa. Yang Nabi Musa bukan tunjuk sihir, tapi Nabi Musa adalah membawa mukjizat, tanda kebenaran Nabi Musa AS. Maka Masyitah pegang pendirian tegas, Allah Tuhan, bukan Fir'aun. Dihukum, dibunuh, suaminya dibunuh, anak dia yang pertama dibunuh, anak kedua dalam kendong dukung dia, baby kecil. Ketika tu Masyitah nak ditolak masuk dalam kawah yang berisi minyak mendidih, dibakar mendidih. Masyitah kata tak payah, biar aku sendiri jalan pergi. Maka dia jalan sampai ke muncung, dah timbul ragu-ragu, nak terjun ke tidak, nak terjun ke tidak, sebab dia sayang pada anak yang masih kendong dukung. Ketika tu anak tu bercakap, wahai bonda, teruskan di sana kejayaan. Ini satu anugerah Allah Ta'ala, pilihan Allah kepada baby, tolong selamatkan ibunya. Kalau kita nampak apa selamatnya, Ustaz kena terjun dalam minyak mendidih tu, tak selamat nak? Tak. Dia menyelamatkan. Selamat dia adalah akhirat. Dia nak selamat akhiratnya daripada azab Allah. Biar kena azab dunia yang sekejap, syahidnya sekadar gigitan semut sahaja, yang penting selamat daripada murka Allah azab. Haruman Masyitah, walaupun Masyitah dibunuh, tak ada pun orang tahu tempat kuburnya. Seolah dia merahsiakan kebaikan dia. Ini juga kita kena petik. Amalan kita kena ada rahsia, amalan kita dengan Allah. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ahli solat tahajud tengah malam, rahsiakan. Tak ada siapa tahu, kita dengan Allah je. Tak payah nak cerita aku malam tadi tahajud, aku dah puasa sunat banyak hari, aku dah buat ni, tak payah. Kalau boleh benda yang boleh amalan kita yang soleh, rahsiakan. Tak payah nak bongkar-bongkar, tuan. Rugi besar kita cerita-cerita bongkar-bongkar kebaikan kita. Kerana dikatakan kalau orang tu suka cerita hal baik dia, aku dulu buat ni, aku yang buat ni, aku yang buat ni, benda baik, semua nak cerita ke orang. Maka Allah akan tutupkan kebaikan dia setelah dia mati. Mati habis semua, orang tak apa pun tak sebut dia dah. Maksudnya pahala dia tak bertambah, mungkin hilang lenyap gitu. Tapi kalaulah dia merahsiakan amal salehnya kepada Allah, semata-mata biar Allah je yang tahu. Orang lain tak tahu lagi bagus tak apa. Ikhlasnya kerana Allah semata-mata. Amal dia yang baik. Pasti Allah akan harumkan nama dia. Bongkarkan harum dia. Setelah dia mati, orang sebut-sebut kebaikan dia. Orang tiru-tiru kebaikannya. Orang pergunakan legasi dia yang baik.
Kebaikan dia ni dipanjang-panjangkan. Pahala sentiasa mengalir dalam amalan, dalam catatan dia. Untung. Itulah Masyitah radhiyallahu anha wa ardaha. Allah selamatkan Masyitah dan jadikan dia wanita yang syahid yang memperjuangkan Islam di hadapan Fir'aun yang kejam. Maka antara peristiwa yang lain, Nabi ternampak satu kaum yang baru je dia tanam benih, terus naik pokok dan keluar buah. Dia potong tuai buah tersebut, terus ganti yang lain buah dengan segera cepat keluar yang baru. Dia potong, keluar yang baru. Dia potong, keluar yang baru. Tak habis-habis. Maka faqala ya Jibril ma hadha? Rasulullah tanya, wahai Jibril, apa dia ni? Ni siapa ni macam ni? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah. Inilah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dha'fin. Digandakan pahala ketika mereka jihad jalan Allah Ta'ala, digandakan kepada 700 kali ganda. Kepada gandaan-gandaan, itu minimum, paling sikit. Kepada maksimumnya tak ada had. Tak disebut oleh Allah hadnya. Tak ada shilling dia. Berapa banyak Allah alam. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang mereka infak, pasti Allah ganti balik. Jangan risau. Iman, kita yakin bahawa Allah yang bagi rezeki. Apa yang kita infak, pasti Allah ganti. Ini ayat Quran. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infak daripada benda baik, benda yang baik keluar dan ke tempat yang baik, maka Allah ganti ganda-ganda kat kamu. Jangan risau. Tak makin kurang, dia semakin bertambah. Bal yazdad, kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqah, bal yazdad. Takkan kurang sikit pun harta kerana kita keluar bagi sedekah. Matematik kita memang nampak kurang lah. Kan? Matematik kita ada RM100, sedekah RM10, dah tinggal RM90. Sikit lah, makin kurang. Tapi matematik Allah, kita sedekah 10 bukan jadi baki 90, bakinya akan menjadi mungkin 200, 300 dan ke atas. Itu matematik perhitungan hisab Allah Ta'ala. Haruman sedekah tadi ni, fisabilillah, termasuk orang yang, kata Nabi SAW, orang yang jihad perang. Sahabat saudara kita di Gaza, mereka hebatlah, syahid. Kita tak ada peluang ke? Ada peluang untuk jihad. Nabi sebut, man jahaza ghazian fi sabilillah, siapa yang cukupkan keperluan orang berjihad jalan Allah, siapa yang cukupkan keperluan orang yang sedang berjihad jalan Allah, faqad ghaza, dia pun dikira perang juga. Dia bagi duit, dia sedekah duit sampai ke Gaza, maka dia pun dapat pahala berjuang, berperang juga, walaupun dia tak pergi badannya. Seterusnya peristiwa yang lain, ditonjolkan kepada Nabi SAW azab bagi orang yang meninggalkan salat. Qaumin turdahu ru'usuhum, mereka ambil batu ketuk kepala sendiri, hantuk ke kepala dia sendiri, hancur lebur, belah kepala dia. Allah cantumkan balik. Dia ambil lagi batu, kedepam, hantam kepala dia, hancur lebur, jadi balik. Kenapa? Tanya Jibril, kenapa tu? Maka dia kata, haula illadzina tatathaqal, itulah orang-orang yang berat sangat kepala dia nak turun sujud. Malas nak turun sujud. Maksud tak malas nak semayang. Yang fardu pun tak nak buat. Tuan-tuan, bila kita dah mungkin dulu-dulu tak peduli solat, sekarang kita mempedulikan, kita nak kena bayar hutang Allah, qada balik, tunai balik, bayar semula hutang kita dengan Allah Ta'ala, qada semayang. Baru nampak kita bersungguh dalam bertaubat. Jangan, saya bertaubat ya Allah, daripada tak semayang, sekarang saya nak semayang. Yang dulu hutang tak bayar, nampak nak culah ni, nak lari je, malas nak bayar hutang. Kita hutang dengan Allah. Kata Nabi SAW, hutang dengan Allah lagi berhak untuk kamu tunaikan, bayar. Kenapa azabnya menghantuk kepala?
Dikatakan Nabi buat contoh, sembahyang dengan amalan yang lain macam kepala di badan. Kepala di badan. Manusia kalau terpotong tangan, dia berhidup, boleh peluang hidup lagi. Terpotong kaki, berpeluang hidup. Tapi terpotong kepala, habis. Takkan hidup. Begitulah orang Islam kalau terpotong kepala, yakni solat. Tak ada solat, dia nama Islam tapi tak solat. Orang petikai, Islam apa macam ni, tak sembahyang. Nampak tanda macam sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Azab bagi orang yang tak menunaikan zakat. Zakat manusia, mereka hanya Nabi memerhatikan keadaan sekumpulan manusia yang pakai cawat menutup kemaluan hadapan dan belakang saja dengan sepotong kain. Sungguh memalukan dan memilukan cara hidup mereka. Mereka merangkak-rangkak seperti unta, kambing, kesana kemari sambil bersuara keras, meragut memakan pohon kayu berduri dan pokok berbuah keras yang pahit, serta batu-batu panas dan dari kerikil yang tajam neraka Jahannam. Nabi tanya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang malas nak membayar zakat yang diwajibkan. Tak nak bayar. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Perbuatan zina. Kemudian baginda Nabi SAW pergi menghampiri sekumpulan manusia yang di hadapan mereka dihidangkan seketul daging yang masak cantik. Daging yang dimasak elok. Satu lagi daging yang buruk, berulat, busuk, hanyir, apalagi kotoran-kotoran daging. Dalam satu bekas satu lagi. Tiba-tiba manusia ni tak ambil daging yang sedap, daging yang dah dimasak elok, yang suci bersih, dia pergi ambil yang busuk, yang kotor, yang berulat, yang hanyir, yang kotor, jijik. Dia ambil yang buruk. Nabi heran, kenapa lah orang ni? Benda yang elok tak nak, ambil yang busuk, yang kotor. Tanya pada Jibril, ni siapa orang ni? Dikatakan itulah manusia yang ada isteri yang halal, masih cari perempuan yang haram. Berzina dengan wanita yang haram. Halal ada, yang suci, yang mendatangkan pahala. Bersama dengan isteri, mendatangkan pahala. Tapi masih cari yang haram, masih cari yang busuk, yang boleh mengundang azab, yang kotor. Kan? Na'udzubillah min dzalik. Kita terkadang, Masya Allah, dunia kita sekarang ni Masya Allah, sehingga orang bangga dengan maksiatnya, bangga dengan dosanya, tapi malu dengan amal saleh. Kita tengok di media-media sosial, ditangkap kerana bukan hanya pelacur perempuan, yang jadi pelacur, lelaki jadi pelacur pun. Masya Allah, dibanggakan dengan perbuatan maksiatnya, dosanya yang wallahu alam tak mampu kita nak hurai. Tu kita berada di zaman fitnah. Apa zaman fitnah? Zaman yang orang nampak benda yang baik tu kolot, tak baik, tak elok, tak up to date. Tapi benda yang maksiat, bangga, hebat. Orang yang cakapnya jaga bertapi-tapi, tak nak buat dosa, tak nak maki-maki, tak nak kutuk-kutuk orang. Ini dianggap orang yang penakut, pengecut, kolot. Kan? Tapi orang yang kutuk main sembarangannya, hantam orang, kutuk, hina, maki hamun, pom. Wah, ini baru kuat, hebat. Dianggap demikian. Ini zaman fitnah. Zaman yang orang tinggal solat, bangga. Orang nak solat yang malu. Orang yang nak pergi solat rasa segan-segan. Tuan-tuan, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan tuan-tuan dan kita juga, saya juga, di atas landasan Islam yang benar. Sehingga kita tak peduli orang nak kutuk engkau kolot, engkau hina, engkau semikian. Tak kisah, yang penting kau nak pegang agama Allah. Akhir zaman, al-qabidu ala dinih kal-qabidu ala al-jamri. Orang yang genggam bara api macam orang yang genggam agama, nak pegang sungguh amal saleh, macam genggam bara api. Sukar, payah. Tapi terus pegang, Nabi kita jangan lepas. Pegang terus. Genggam sungguh, bara api lah. Bukan senang nak amal Islam di hujung-hujung ni. Sebab tu ganjarannya besar kalau kita dapat istiqamah. Sehingga Nabi kata, siapa yang dapat mengamalkan satu sunnah aku di akhir zaman fahsyak dan mungkar. Zaman kita sekarang, zaman orang bangga dengan
maksiat. Orang perempuan kalau pakai dedah-dedah sana, oh ini baru moden, ini baru hebat. Tapi kalau pakai tutup, ini ketinggalan zaman macam-macam zamannya. Kalau dapat satu sunnah kita pegang juga istiqamah, maka pahalanya seolah-olah mati syahid. Seolah pahala perang mati syahid. Masya Allah. Peristiwa yang seterusnya, mukjizat Nabi SAW ditonjolkan orang yang nasib malang pengkhianat amanah. Pengkhianat amanah. Kemudian baginda mendatangi seorang lelaki yang mengumpul ikatan kayu bakar, dia tanggung. Lalu dia jalan lagi, dah berat dah benda tu. Jalan ke depan dah sengit-sengit dah bawa benda berat ni. Ada lagi tunggul kayu yang lain, dia ambil, letak lagi di atas belakang dia. Dah tak boleh jalan dah, terheret-heret dah. Nampak yang baru, dia ambil lagi letak. Nampak yang baru, ambil lagi letak. Nampak yang baru, ambil. Wah, yang tadi pun tak boleh nak bawa, nak ambil lagi yang baru. Maka Nabi tanya, "Mahadha ya Jibril?" Jibril, ini apa yang berlaku? Jibril kata, "Hadha rajul min ummati," ini umat engkau nanti yang tamak haloba dengan jawatan-jawatan, sedangkan dia tak mampu pun nak melaksanakan amanah jawatan tersebut. La yaqdiru ala adaiha, dia tak mampu nak melaksanakan amanah daripada jawatan tersebut. Masih nak yang lain, nak rebut yang lain, nak rebut yang lain. Yang dok ada pun tak mampu nak buat. Wa yuridu an yatahammal 'alaiha, dia sehingga berebut-rebut untuk memikul tanggungjawab apapun yang diberikan. Ya. Sebenarnya peristiwa lain, malangnya penyebar fitnah, nasib penyebar fitnah. Wa ata ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min hadid. Baginda ditayangkan satu kaum yang ambil pisau gunting, dia gunting lidah dia, cincang bibir-bibir dia dengan gunting besi yang tajam, sehingga setiap kali gunting itu dah potong, Allah tumbuhkan balik, potong, tumbuhkan balik, potong, tumbuh balik. Tapi sakitnya berganda, bukan tumbuh balik dah sihat, tak. Sakit yang tadi tak habis, tambah sakit yang kedua, plus sakit yang ketiga, sakit yang keempat. Maka baginda bertanya, apakah orang ni? Jibril menjawab, mereka adalah penyebar fitnah. Penyebar fitnah dan pemidato, tukang cakap umatmu yang bercakap sesuatu yang tidak benar. Sebar fitnah. Macam-macam tujuan kita ni, sanggup sebar fitnah. Tujuan nak naikkan orang politik A, nak jatuhkan politik B. Sebar, hantam. Tak kena pun cerita je lah. Buat je lah berita buruk pun. Berita fitnah, na'udzubillah. Kita orang masjid, orang beriman, jangan terlibat. Cerita-cerita fitnah, tuan-tuan. Lebih baik kita diam, selamat. Bila kita fitnah, kata Sayyidina Ali, jangan la takunu ujulan madhayi'i budhuran. Jangan kamu jadi gopoh gapah nak sebarkan berita-berita yang sensasi, yang tak pasti betul tak betul pun. Kamu nak sebar, oh bagus punya cerita, dia pun forward, share. Lepas itu baru tepuk dahi, silaplah benda tu, benda fitnah, benda tak betul. Allah mak nak kau nak padam balik, payah dah. Bila kamu dah mula sebar, dah sukar nak sekat, nak bendung dah, payah. Lebih baik awal-awal jangan buat. Berita yang tak baik, jangan. Kadang-kadang kita kata, ini bukan cerita bohong ni, ini cerita betul ini, saya nak cerita ni. Yang dilarang itu adalah cerita benar. Jangan kita sebar-sebar. Kalau cerita palsu, lagi berganda dosa. Iaitu kita terlibat dengan orang yang fitnah. Terlibat, dia buat fitnah, kita tolong sebarkan, kita pun macam memfitnah juga. Jangan kita kata, dah saya tak fitnah pun, saya tolong sebarkan je. Dah sama aja dosanya. Khutbah ummatika yaqulun ma la yaf'alun, mereka membuat satu tohmahan yang tak dilakukan. Nasib golongan pengumpat pencela, iaitu dilihatkan kepada mereka, kepada baginda Nabi SAW, manusia yang kukunya besi tembaga, dia cakar muka dia sendiri, keluar daging-daging, tinggal tulang, cakar tulang-tulang, hancur, Allah tumbuhkan balik, cakar lagi. Cakar dada sendiri dan berlumuran darah, menjerit kesakitan. Jibril diberitahu, Nabi tanya siapa mereka itu. Jibril berkata mereka adalah orang yang suka makan daging orang lain. Siapa makan daging orang lain?
iaitu orang yang suka mengumpat orang lain, menceritakan hal keburukan orang lain, itu sudah dikira dosa mengumpat. Ya'kuluna luhuman nas, mereka suka memakan daging busuk manusia lain. Golongan yang angkuh ditonjolkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu lubang kecil. Dari lubang itu keluar seekor lembu jantan yang besar. Lalu lembu itu berusaha untuk masuk balik lubang kecil yang dia keluar tadi. Keluar boleh, nak masuk balik, namun ia tak mampu lagi dah nak masuk. Maka baginda bertanya, apa maksud gambaran ini? Jibril berkata, ini adalah seorang lelaki daripada umatmu yang ia suka bercakap besar, sombong. Perkara yang tidak faedah untuk dirinya dan orang lain. Ia menyesal bila dah terkeluar cakap, menyesal nak tarik balik, tak boleh dah. Dah benda tu orang dah dengar dan sebagainya. Okey, terakhir kita nak cerita tentang mukjizat Nabi juga, iaitu dalam perjalanan balik. Dalam perjalanan Nabi balik, dah naik, dapat peristiwa. Satu lagi, di Baitul Maqdis, baginda dipersilakan menjadi imam kepada semua para Nabi. Sembahyang 2 rakaat. Ini seolah nak mentabalkan baginda Nabi sebagai ketua bagi Nabi dan Rasul. Dan nak mengisytiharkan batal syariat Nabi-Nabi lain. Batal syariat Nabi Musa, batal syariat Nabi Isa, tak boleh pakai dah. Walaupun kitab Taurat tu masih original sampai hari ini, bolehkah kita amalkan kitab Taurat sedangkan itu turun ke atas Nabi Musa dan datang daripada Allah juga? Boleh tak kita baca-baca amal-amal? Tak boleh. Batal dah, kitab tu tak boleh pakai dah. Walaupun Injil yang ada masih original pun tak boleh baca, tak boleh pakai. Tak payah ada orang yang nak beli Bible, kononnya nak baca dan compare dengan Islam. Bukan hak kita, tak perlu pun. Kecuali orang yang berhak nak berdebat dengan orang Kristian, nak hurai, itu pulang dia. Kita orang awam yang tak ada kaitan dengan demikian, tak payah. Nabi pun larang kita baca-baca bagi orang awam. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia baru hafal kitab Taurat daripada seorang pendeta Yahudi. Dia nak baca kitab ayat tu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak baca kitab Taurat yang aku baru dengar tadi daripada pendeta Yahudi sana. Nabi terus berubah muka, tak setuju, masam muka. Jadi Sayyidina Umar faham Nabi tak suka. Nabi pun tarik balik, tak nak baca. Dan Nabi kata, wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, kalau Musa masih hidup zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad, kalau Musa masih hidup zaman aku ni, nescaya Allah tak terima iman Musa, tak terima amal Musa, kecuali iman dan amalnya ikut iman aku, amal aku. Taurat tak terpakai, batal. Sebab tu Nabi Isa akan turun nanti, dia tak bawa ajaran Injil. Walaupun Nabi Isa hafal kitab Injil, boleh je nak ajar ajaran Injil. Tak. Allah larang. Tak boleh dah. Kau kena ikut ajaran Quran. Ikut syariat Nabi Muhammad. Telah terbatal semua syariat kerana semua para Nabi jadi makmum belakang Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ikut cara semayang Nabi Muhammad macam cara semayang kita. Kita ada Fatihah, rokok, i'tidal, sujud. Nabi-Nabi dulu semayang tapi bukan cara tu. Semayang dia tak macam mana lah. Kita tak tahu. Tapi batal semayang kamu, ikut semayang Muhammad. Syariat kamu dah batal. Itu mukjizat Nabi SAW. Dan antara lain, Nabi dalam perjalanan balik, Nabi singgah di tiga peristiwa. Nabi lalu di atas ni angkasa tu, Nabi singgah di satu kemah yang kosong. Tapi ada bekas air minum di situ. Maka Nabi ambil minum air tersebut. Orang Nabi lalu baru nampak rombongan tadi adalah rombongan mereka yang tinggal kemah pergi cari unta yang hilang. Kan? Jadi rombongan yang kedua, Nabi bagi tahu pada orang Quraisy, mereka ni akan sampai 3 hari lagi, 2 hari lagi akan sampai ke Mekah, hari Rabu. Peristiwa Isra Mi'raj hari Isnin dah sampai. 5 minit. Dan peristiwa yang seterusnya Nabi bagi tahu, iaitu unta kakinya patah. Nabi lalu ada rombongan tu, kaki unta tersebut patah, cedera, mereka rawat. Rombongan yang ketiga nak dekat dah, iaitu rombongan unta yang karung, bungkusan atas belakang unta tu karung yang berwarna kelabu. Siap bagi tahu.
Kenapa Nabi lalu dan tengok benda tu? Supaya nak cerita pada orang Quraisy, betul-betul aku pergi ni. Bukan aku cerita bohong. Bukan mimpi-mimpi je. Betul. Nabi pergi. Cerita pada orang Quraisy macam nak percaya tak percaya. Tapi dia orang tunggu juga. Mana rombongan yang unta karung warna kelabu. Oh, sampai petang sebelum maghrib. Sampai sungguh. Betul karung tu warna tu. Oh, kok kebetulan tengok besoknya rombongan yang kaki patah. Sampai esoknya betul unta mereka patah. Rombongan yang ketiga yang mula-mula Nabi jumpa yang jauh sikit. Sampai hari Rabu. Tu bila Nabi nak sampai dah petang dah, matahari nak tenggelam Rabu, rombongan tu belum sampai. Rombongan yang Nabi kata Nabi minum air tadi ni, yang mana-mana mula-mula jumpa, belum sampai. Nabi pun rasa risau, takut sehingga cerita dia tadi diremehkan, dianggap palsu, bohong. Dia minta pada Allah Ta'ala supaya bantu dengan berhentikan matahari. Dikatakan matahari itu berhenti, sehinggalah rombongan itu sampai juga, baru matahari tenggelam. Nabi sebut, dia akan sampai hari Rabu sebelum matahari tenggelam. Sungguh sampai, tanya kisah-kisah, betul lah, kami cari unta kami, balik-balik tengok air minum kami, ada orang minum. Siapa pun tak tahu yang minum. Padahal baginda Nabi yang minum, maksud tunjukkan baginda sampai di situ. Ini mukjizat baginda Rasulullah SAW. Dan kita, daripada awal tadi saya dah sebut, kita mendengar kisah baginda mukjizat Nabi dengan iman. Menerimanya dengan iman. Bukan dengan akal. Jangan duk, bila kita dengar, betul ke Ustaz? Betul ke? Macam tak logik. Jangan. Itu merosakkan iman kita. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami ikut, kami berpegang, yakin kepada peristiwa itu adalah benar kerana datang daripada hadis mulut Nabi SAW. Datang daripada Al-Quran. Yakin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada peristiwa ini dan semoga iman kita semakin tebal, semakin kuat sehinggalah ke akhir hayat kita dengan husnul khatimah saat kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.